عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah. Maka Allah himpunkan kita pada pagi ini. Sebenarnya kita boleh hadir pada pagi ini bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita tahu, tetapi adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam kita hidup hari ini. Kita hidup hari ini bukan sebab kita nak hidup, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk hidup hari ini. Sebab itu tidak ada siapa yang tahu tentang rahsia hari kematian dia sendiri. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu sampai, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, dia takkan akhir, dia takkan lewat walaupun satu saat, wala yastaqdimun, dan dia tidak akan cepat, dia tidak akan terawal. Sebab itu apabila kita dikurniakan oleh Allah akan nikmat ini, maka gunalah nikmat ini sebaik mungkin untuk kita dapat jadi hamba yang saleh. Kenapa saya cakap jadi hamba yang saleh? Sebab ada orang alim yang masuk neraka Allah. Seumpama yang Nabi sebut dalam hadis tentang Dajjal itu, besok apabila Dajjal ini zahir, ulama yang mengikut Dajjal itu Nabi kata jumlah dia terlalu ramai, iaitu seramai 70,000 orang. Yang tu di kalangan ulama. Kalau kita fikir jika ulama juga tewas, bagaimana kita yang bukan di kalangan ulama ini, bagaimana kita ingin menghadapi akan fitnah itu. Yang ini yang harus kita fikirkan. Sebab itu pada zaman ini apabila kita tidak mula melangkah untuk jadi yang lebih baik, kita akan rugi. Sebab alam ini dia takkan tunggu kita. Alam dia takkan tunggu kita. Maksud saya kata apa? Umur dunia ni dia takkan tunggu kita. Kiamat dia tak tunggu kita taubat, tetapi kita bertaubat kerana kita menunggu akan saat itu. Kiamat ini ada kiamat yang besar dan kiamat yang kecil. Kiamat yang besar semua orang tahu, iaitu apabila bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamah yang kecil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mati. Dan kita bertaubat menunggu kematian. Kita beramal menunggu kematian. Kita berbuat baik kerana kita menunggu kematian. Jangan tunggu mati.
Ketika kita tunggu mati baru nak taubat, peluang ni tak ada dah. Sebab ini yang Allah sebut di dalam surah As-Sajdah. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila dah mati, maka peluang ni tidak akan hadir lagi. Lalu di akhirat, kita akan bercakap dengan Allah, Farji'na, ya Allah, hidupkan kami semula. Kita akan minta balik sebab kita rasa rugi. Sebab kita tunggu mati baru nak taubat, tunggu mati baru nak amal salah, tunggu mati baru nak jadi orang baik. Ketika setelah kita mati, kita akan menyesal. Kita cakap dengan Allah, Farji'na, ya Allah, hidupkan kami semula. Ya, Allah tanya nak buat apa? Hidup ni nak buat apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal salih. Aku bagi masa 60 tahun buat. Allah tanya kat kita balik. Aku bagi umur 70 tahun, hang buat apa? Aku bagi umur 80 tahun, hang buat apa? Kita kata apa? Inna muqinun. Ya Allah, sesungguhnya kami telah yakin. Allah nyatakan dekat kita perkara ni awal. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadilah hamba Allah. Ya, hatta, sehinggalah datang, ya'tiyakal yakin, datang kepada engkau saat yakin. Apa yakinnya? Iaitu, kata ulama, saat kematian. Waktu datangnya sakaratul maut itu baru dah kita ni yakin bahawa hidup ini ada akhir. Dan tidak semua orang yang tahu dapat melakukan kebaikan. Tak semua orang tahu boleh buat baik. Dan tak semua orang tahu boleh meninggalkan kejahatan. Sampai hari ini, kita tak boleh nak tinggalkan kata orang. Kita tahu kata orang ni salah. Kita tahu cerita buruk orang ni salah. Dan semua orang tahu yang ni berdosa. Tetapi kenapa kita tak mampu tinggal? Walaupun Nabi memberi kita ancaman yang dahsyat. Ancaman apa? Siapa yang kata ke orang, cerita aib orang, dengar aib orang, seluruh amal salih dia hilang. Allah bagikan kepada orang yang kita kata. Macam mana saya nak dapat balik amal ni? Jika mana orang yang kita kata itu, yang kita buka aib itu, maafkan kita. Jadi kalau kita fikir balik, dalam umur yang aku ada ni, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, berapa orang yang telah kita kata dan kita dengar keburukan dia? Seorang kah? 1000 kah? 2000 kah? Kalau seorang pun habis, kalau 1000, apa yang ada? Jadi, benda ni macam mana kita nak mengatasinya? Iaitu dengan i'tiqad yang jazam. Apa dia jazam? Orang yang benar-benar tahqiq, benar-benar beriman, akidah yang betul, dia mesti ada dua perkara dalam diri dia. Pertama, mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu iaitu ilmu tauhid. Kita tahu ilmu tauhid. Boleh nasyid ramai-ramai daripada wujud sampai mutakalimah. Boleh buat lagu. Boleh buat lagu. Jadi makna kita tahu. Semua orang tahu. Tahu lepas dah. Kedua, iaitu keyakinan. Kita tahu tetapi kita tak yakin. Macam mana tak yakin tu? Kita tahu Allah itu Sami', Maha mendengar, bersifat dengan sama' itu sendiri. Tetapi kita tak benar-benar yakin
dengan sifat tersebut. Kalau orang yang benar-benar yakin ketika dia nak buat baik, ketika dia nak berdoa, dia yakin yang Allah dengar permintaan dia. Jadi, dia tidak ada syak buat sangka dengan Allah. Sebab itu, apabila kita ini tahu tentang ilmu tauhid, maka perkara yang perlu, yakni amalan yang perlu kita buat, iaitu keyakinan. Ketika dia tahu yang Allah ini maha mendengar, tatkala ia ingin berkata perkara-perkara yang tidak Allah redha, iaitu maksiat, nak kata kat orang, nak buka aib orang. Ketika tu dia yakin bahawa Allah ini maha mendengar, dia rasa takut. Bila mula saja dia nak cerita tentang aib orang, maka dia tahu yang Allah itu sama dan dia yakin yang Allah itu maha mendengar. Pada ketika itu, dia kata, aku tak boleh teruskan perkataan ini. Sebab apa? Sebab Allah dengar apa yang aku cakap. Dan dia yakin tentang bahawa kiri dan kanan dia ada malaikat yang mencatat amal dia. Kalau aku buat baik, aku tak boleh tipu malaikat yang duduk sebelah kanan aku. Kalau aku buat jahat, aku tak boleh tipu malaikat yang ada di sebelah kiri aku. Ketika dia tahu tentang ilmu tauhid, lalu dia benar-benar yakin tentang ilmu yang dia belajar tersebut, pada ketika itu, dia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tu dia datang takut. Takut kalau aku buat benda ni, Allah tak redha. Takut kalau aku buat benda ni, Allah tak suka. Dan ketika ia berbuat kebaikan, dia akan jadikan kebaikan itu sebaik-baik kebaikan. Macam mana yang Nabi doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cuba kita fikir. Nabi ni dia buat ibadat tak bagus. Yang tak bagus itu kita. Agak-agak Nabi ni dia akan lupa ke Allah Ta'ala? Tak. Yang lupa Allah Ta'ala, kita. Kita akan ingat Allah Ta'ala bila masa. Nabi cakap, seseorang itu akan hampir dan mengingati Allah dalam dua keadaan. Satu, ketika dia sakit. Yang kedua, ketika dia susah. Bila kita sakit, kita akan ingat Allah. Bila kita sakit, kita baru nak sembahyang hajat. Ya Allah, ya Allah, aku nak bypass besok, ya Allah. Kalau tak buat bypass, kita taklah sembahyang hajat. Cuba kita tanya diri kita. Kalau kita tanya semua orang, nak masuk syurga tak? Nak? Pernah tak kita sembahyang hajat minta dengan Allah supaya kita jadi ahli syurga? Pernah tak kita sembahyang hajat, ya Allah minta yang aku ni jangan jadi ahli neraka? Benarlah apa yang Nabi kata. Ketika kita sakit, baru kita dekat dengan dia. Ketika kita sihat, kita tak nampak pun dia, kita tak ingat pun Allah, kita tak peduli pun Allah, sebab kita kata sihat ini aku yang punya. Dia macam cerita Piramli. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Bila kita sihat, kita rasa sihat ni kita punya. Dan kita terlupa bahawa sihat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata kalau saya sihat, saya boleh buat baik. Iya tak? Masa kita sihat, masa kita muda tu kita buat. Masa kita sihat dulu, masa kita muda dulu, nak bangun malam pun kita tak larat. Kita larat bangun malam, kita boleh semayang malam. Ketika kita dah tua ni, ketika kita dah sakit ni. Ketika darah tinggi 180, baru kita larat nak semayang malam.
Ketika umur kita, umur 60 tahun, baru kita boleh istiqamah semayang malam. Masa umur kita 20 dulu. Masa umur kita 30 dulu. Segi akalnya, sepatutnya, umur yang muda dan sihat ini lebih kuat. Tetapi, pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah tak kenal siapa pun kita. Siapa pun kita, Allah tak pandang. Tetapi tatkala hati kita ada berdetik untuk hampir kepada Allah, lalu Allah pilih kita. Ini yang Allah didik kita dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah, akan Dikau kami berbuat pengabdian dan akan Dikau kami minta tolong. Kalau Engkau tak tolong, kami tak boleh buat baik. Kalau Engkau tak tolong, kami tak boleh salat. Kalau Engkau tak mau kami tak boleh jadi orang baik. Cuma kadang-kadang, satu-satu aspek sahaja, kita kata Allah pilih kita. Ini pegangan kebanyakan kita. Masa bila Allah pilih kita? Kalau boleh buat haji. Ustaz, Allah pilih saya buat haji. Mengaji ni Allah tak pilih kah? Duduk dalam majlis ilmu ni bukan pilihan Allah kah? Dapat semayang sunat bukan pilihan Allah kah? Dapat baca Quran bukan Allah yang pilih kah? Dapat pergi masjid bukan Allah yang pilih kah? Kita punya pegangan, bila pergi haji saja Allah pilih. Yang lain, ini pilihan aku. Kita lupa tak? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, aku tak ada daya dan upaya nak buat baik, nak tinggal benda jahat, melainkan dengan pertolongan Kau. Kalau Engkau tak tolong, ya Allah, aku tak boleh buat baik. Sebab itu, jangan lupa tentang satu doa di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa dia? Tuhan kami, jangan Kau sesatkan hati kami. Selepas didatangkan kepada kami petunjuk. Jadi, dulu masing-masing ada sejarah silamnya yang orang tak tahu tapi Allah tahu. Masing-masing ada keburukan silamnya. Semua orang tak tahu tapi Allah tahu. Ketika Allah pilih kita menjadi hamba-Nya yang baik, dan kena ingat, dan Allah boleh pindahkan kita daripada tempat yang baik kepada tempat kejahatan. Dulu kita tak dapat buat baik, lalu Allah pilih kita, Allah ambil kita, Allah kutip kita. Dan Allah berkuasa untuk mengambil kita dari tempat kebaikan, diletakkan kembali kepada tempat kejahatan. Yang ni paling kita takut. Sebab itu seorang hamba Allah, apabila dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika itu, maka Allah kurniakan kepada dia ketakwaan. Dia mula tambah takut dengan Allah, tambah khasyah dengan Allah. Dan pada ketika itu, apabila dia benar yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berpegang dengan kesemua sifat 20 itu. Bukan mengaji sifat 20 ya. Allah baqa, Allah ada, Allah kekal. Tapi kita masih lagi tak sayang pada yang kekal, kita sayang pada yang binasa. Kita tanya diri kita, aku sayang mana satu? Aku sayang Allah yang maha kekal, ataupun aku sayang yang akan binasa? Aku sayang kepada negeri yang kekal,
ataupun aku sayang kepada negeri yang akan dibinasakan oleh Allah? Kita yang tahu jawapannya. Aku sayang mana lagi? Kita tanya. Sebab itu Nabi kata, besok umat aku akhir zaman, mereka ni banyak macam buih di laut. Buih di laut ni datang ombak habis. Main buih lagi. Datang ombak lagi habis. Sahabat tanya, Nabi kata mereka ni ramai macam buih di laut, tetapi diangkat sifat kegerunan pada hati orang kafir. Orang kafir tengok kita tak geruna. Lah apa yang jadi? Orang boleh kata agama kita. Orang boleh hina Nabi kita. Nampak? Dulu orang tak berani. Yang hina agama kita dan Nabi kita bukan orang kafir. Orang Islam. Asal usulnya Islam. Pasal apa jadi macam ni? Nabi kata apa? Ketika itu umat aku ada satu penyakit. Sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Penyakit wahan. Apa wahan tu? Nabi kata, cinta dekat dunia, cinta dengan dunia. Yang kedua, takut mati. Kita kena tanya, pasal apa Allah hidupkan kita sekarang? Nak suruh makan tom yum ke? Nak suruh kita makan nasi kerabu lagi ke? Nak suruh kita makan laksa lagi ke? Bukan. Kawan kita Allah ambil dah tahun lepas, 2 tahun lepas, COVID. Ni mai pula satu virus baru, influenza pula. Lebih sakit dari COVID. Demam dia lagi sakit. Kalau kena demam dia lagi sakit daripada COVID. Dan dia datang tu tak ada siapa tahu. Nampak tak? Pasal apa Allah tak matikan kita masa COVID dulu? Pasal Allah ambil kakak kita, Allah ambil mak kita, Allah ambil adik kita, Allah ambil anak kita. Dan Allah tak ambil aku. Pasal apa? Aku kebal. Tak. Sebab Allah sayang kita. Dan Allah bagi peluang kepada kita untuk membalas kasih sayang Allah. Kenapa Ustaz kata Allah sayang? Tuan-tuan, muslimat semua, tersalah pula tuan-tuan, apa puan-puan. Kalau tak biasa tuan-tuan, jadi tuan-tuan. Contoh sakit. Pasal apa Allah bagi sakit kat kita? Sayang. Pasal apa Ustaz cakap sayang? Baik. Nabi cakap macam ni. Ketika kita sakit, lalu Allah ampunkan dosa kita sehari 100 dan diberikan kita rahmat sehari 100. Pasal apa pula Allah bagi aku sakit? Sebab kita terlupa nak baca istighfar masa sihat. Masa kita sihat, kita terlupa nak baca istighfar. Kita terlupa nak minta ampun dengan Allah dengan dosa-dosa kita yang silam. Lalu Allah sayang kita. Sebab hang ni malah, aku bagi hang sakit, jadi aku ampunkan dosa hang secara automatically sehari 100. Sebab hang malah. Kalau rajin, Allah sihatkan kita. Satu hari orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika umur dia hampir 60 tahun lebih. Dia boleh berlari, dia boleh melompat. Lalu anak murid dia tanya, wahai Imam Asy-Syafi'i, aku lihat engkau terlalu sihat. Dia kata apa? Zaman muda aku tak berbuat maksiat. Jadi kenapa kita sakit? Sekejap-sekejap sakit. Darah tinggi, sekejap-sekejap naik, kencing pun tinggi. Kencing mana?
Kencing manis 18, tak mau turun-turun. Turun pun takat 12. Kan? Pasal apa ni? Rupanya Allah sayang kita sebab Allah nak ampunkan dosa kita yang silap. Ustaz, saya rasa saya tak pernah tinggal semayang. Betul? Tapi pernah tak rasa sombong orang? Sombong dengan orang. Kita rasa sombong dengan anak kita. Anak kita semua masuk universiti. Lalu cerita, anak saya nombor 1, nombor 2, semua master. Cakap tu sampai hidung-hidung. Dengan hidung-hidung sekali. Yang tu bukan sombong kan? Kita sombong dengan keturunan kita. Aku keturunan yang baik-baik. Kita sombong dengan keturunan kita. Kita sombong dengan pangkat kita. Hang tak kenal aku. Hang tak tahu ke aku siapa? Sombong tuan-tuan. Ya, perempuan, tuan-tuan lagi. Kita kadang-kadang orang ambil parking kita marah. Hang tak kenal aku. Hang tak tahu aku siapa. Hang parking ni tempat siapa? Nampak tak? Padahal parking tempat lain berlambak ni. Berlambak lagi. Orang yang rendah diri, dia boleh parking tempat lain, tak apa. Ustaz macam saya pun kadang-kadang sombong. Datang tempat ceramah, tiba-tiba parking orang tak bagi. Hang tak kenal ke aku siapa? Malaikat, dia takkan tahu kita siapa. Melainkan kita ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz pun ada masuk neraka. Orang mengaji pun ada masuk neraka. Suami ada masuk neraka. Isteri ada masuk neraka. Orang kaya ada masuk neraka. Orang miskin ada masuk neraka. Orang baca Quran masuk neraka. Ustaz, saya dah baca Quran. Macam mana masuk neraka? Ada hadis? Kadang-kadang kita dah mengaji Quran, kan boleh dengar orang baca Quran, kita nak cari salah. Yang ni salah ni, ikhfa' tak betul. Yang ni salah ni, idgham tak betul. Jadi kita pakat nak cari salah orang. Sepatutnya kita tadabbur Al-Quran. Bukannya kita cari salah. Sebab itu, apabila perkara-perkara ini kita laksanakan, apa yang kita dapat? Kita yakin dan kita tahu dan kita yakin. Apa yang akan dikurniakan oleh Allah kepada kita? Satu, kena tukar teropong. Mata ni, bila tak nampak saja hilang memang. Bila dah berumur, semua Allah angkat. Mata Allah angkat, telinga Allah angkat. Dia kadang-kadang anak kita cakap lain, kita dengar lain. Ni nak pesan ni. Kita pangkat-pangkat mak tok, pangkat-pangkat tok wan ni, jangan kecil hati sangatlah sebab telinga kita pekak lah. Saya bercakap ni benda yang jadi kat saya. Benda yang jadi kat saya banyak kali ya. Kita tanya balik, kakak cakap macam ni? Tak lah ya, kakak cakap macam lain. Bang, abang cakap macam ni ya? Tak lah ya, abang cakap macam lain. Ayah tak percaya. Ayah tanya ni kakak, ayah tanya adik. Apa yang dia kata dan apa yang kita dengar lain, jauh. Kita ingat dia kata yang macam tu menyebabkan kita kecil hati. Tetapi sebenarnya dia tak kata pun. Allah angkat pendengaran kita. Ni jaga-jaga. Kalau kita sayang anak kita, jangan kecil hati. Sebab apa? Kita tak tahu kita mati bila. Waktu kita salah faham dan kita kecil hati, lalu kita mati.
anak kita jadi apa? Anak kita jadi anak derhaka. Anak yang derhaka ni, dia wajib siksa kubur, dia wajib masuk neraka. Jadi, kita yang pangkat tok, pangkat mak tok, pangkat tok wan ni, malam nak tidur, kita cakap dengan Allah. Ya Allah, aku ampunkan semua kesilapan anak-anakku, menantu aku, cucu-cucu aku. Katalah kita tidur, tak bangun-bangun. Sebab kita baca dah doa tidur tak bangun. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama Engkau, aku hidup dan aku mati. Kita baca dah doa mati. Sebab itu bila kita boleh saja bangun, kita akan puji Allah. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Engkau ya Allah, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, selepas Kau matikan kami. Ya Allah, terima kasih sebab Engkau dah hidupkan kami balik. Tadi aku mati ya Allah, jadi Engkau hidupkan aku ni tadi, tentu Engkau nak aku buat baik. Bangun-bangun pagi, yang tu kita semayang tahajud tu. Ada yang bangun tak dapat semayang tahajud, kencing lah, sebab kencing boleh tinggi. Bangun 3 kali ya. Baik. Ketika i'tiqad dia itu benar, apa yang diperolehinya? Pertama, Allah akan memudahkan baginya urusan kebaikan. Dia nak buat baik, mudah. Dia nak buat kebaikan, mudah saja. Allah permudahkan atasnya. Kedua, dia akan rasa kemanisan dalam berbuat baik. Dia buat baik tu dia rasa manis. Dia rasa seronok. Macam mana dia rasa manis dan dia rasa seronok? Bila dia tinggal saja amalan tu, dia rasa rugi. Orang yang telah rasa kemanisan dalam berbuat satu ibadat, bila dia tinggal saja, ya Allah ruginya. Ya Allah ruginya. Yang tu dia dah Allah bagi dia rasa kemanisan. Apa pentingnya rasa manis ni? Ulama sebut, antara tanda dosanya mula diampun oleh Allah, nak kait dengan benda manis ni. 3 tanda dia. Ni kata ulama. 1, Allah berikan kepadanya kefahaman tentang agama. Dia mula faham tentang hukum hakam agama. Saya rajin orang jumpa dia, Ustaz. Alhamdulillah, dia kata. Ya, kemarin pun orang datang rumah. Daripada Jumaat sampai Maghrib, datang rumah jumpa dengan saya, Ustaz. Salah seorang ni, yang mai jumpa, tu datang. Ustaz, saya dulu macam ni. Alhamdulillah, kata dia. Sekarang saya mula nak kenal agama. Saya kata alhamdulillah, syukur. Sebab itu salah satu tanda yang Allah mula nak ampunkan dosa kita. Pertama. Yang kedua, Allah akan bukakan segala pintu kebaikan untuk kita. Kenapa Allah buka pintu baik? Sebab masa silam kita kurang berbuat baik. Lalu Allah bagi peluang pintu baik. Sebab itu, bila kita tengok apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Tengok cantik bila Nabi sebut. Pertama, sedekah jariah. Orang ada duit, boleh sedekah jariah. Sedekah yang mengalir. Kalau ikut sedekah ni banyak. Tak mengalir punya banyak. Apa dia? Senyum tu sedekah. Jadi tabung lalu dia senyum ya.
Dia akan berbuh duit. Orang jenis kedekut ni, dia nak ambil hak yang sedekah. Saya sedekah juga. Tabung lalu kat dia. Dia tak buah duit. Dia senyum lah. Saya sedekah lah tak. Jadi, kalau kita tengok hadis ni sungguh cantik. Yang kedua, bila orang yang tak ada harta, orang tak ada duit, bukan semua orang ada duit. Nabi bagi kita peluang kedua. Apa dia? Ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Macam mana ilmu manfaat? Kita beritahu dengan orang. Maka orang ni beramal sehingga akhir hayatnya. Kita mengalir saja. Ustaz, saya ilmu pun tak ada. Duit pun tak ada. Nabi bagi peluang takhir. Apa dia? Anak yang saleh. Nampak tak? Baiknya Allah, luasnya rahmat Allah. Orang tak ada duit, kita tak ada ilmu, tapi kita ada anak. Maka jadikan anak kita ini sebagai jariah kita selepas mati. Macam mana? Nabi kata, anak yang sentiasa mendoakan kedua orang tua dia. Jadikan anak kita macam tu. Lalu kita tanya anak-anak kita, bang, abang ada doakan mak tak? Kakak ada doakan ayah tak? Kena tanya. Kena tanya dengan anak. Kena didik daripada masa kita hidup. Sebab mati besok kita tak boleh tanya dah. Kalau mati kita tanya, lari dia. Masa kita hidup ni, kita tanya anak kita, kakak ada doakan mak tak? Kakak ada doakan ayah? Kakak doa apa kat ayah? Kakak doa apa kat mak? Apabila perkara ini menjadi biasa dalam kehidupan mereka, lepas mati kita, secara automatik mereka ini akan melakukan kerja yang dia telah buat semasa hidup kita. Kena train macam tu. Lepas tu saya didik anak-anak saya macam tu. Sebab kita takut. Takut apa? Selepas kita tak ada besok, dia biarkan kita dalam kubur sorang-sorang. Dia datang tengok kita, bila? Air raya. Yang tu pun kalau tak balik mak mentua. Kalau balik mak mentua, dia tak main tengok kita. Dia tinggal kita sorang-sorang. Itu mujur dah raya. 2 tahun lepas tak ada raya, dia tak tengok kita 2 tahun. Kita duduk tunggu. Mana Kak Long? Kak Long tengok Astro. Kak Long tak main tengok kita pun. Sebab kita pun buat mak kita macam tu, kita buat pak kita macam tu. Kita tak baca pun Fatihah tu arwah mak kita, pak kita tiap-tiap hari. Tak baca pun, kita pun tak ingat dengan arwah mak kita, dengan arwah ayah kita. Sebenarnya mereka ni tunggu hari-hari bahagian itu. Sebab itu setengah riwayat mengatakan hari-hari mereka ni tanya dengan malaikat. Malaikat, ada tak bawa hadiah daripada anak-anakku? Malaikat kata tak ada. Mereka ni tunggu macam kita tunggu barang pos. Kita akan beli barang online. Dah beli tu kita duduk tunggu. JNT awak tak main lagi ni. Pos melaju awak tak main lagi ni. Kalau tengok dalam telefon, delivery dah. Awak tak datang-datang lagi. Macam itulah kita besok tunggu hadiah daripada anak-anak kita. Tiap-tiap hari kita tanya malaikat. Malaikat, ada tak bawa hadiah untuk aku? Malaikat kata tak ada. Yang ni orang lain punya. Orang sebelah punya. Kita duduk tunggu. Kita duduk tunggu. Jangan sampai kita duduk tunggu. Maka didik mereka. Sebab kita pun buat macam tu. Kita tak baca pun Fatihah untuk mak kita seminggu sekali. Kita tak baca pun sebulan sekali. Setahun sekali. Itulah. Baca sekali. Kemudian tangkap gambar dekat batu nisan. Buah dalam Facebook. Balik. Jangan buat macam tu. Besok
anak kita akan buat kita macam tu juga. Kita akan sunyi dalam liang lahat. Kita akan kesorangan, sepi dalam liang lahat. Sebab itu, ketika kita di dunia ni melakukan perkara yang sebenarnya, yang betul kita buat, pada ketika itu, apa lagi yang Allah bagi kat kita? Apabila kita melakukan kejahatan, kita akan rasa sakit, kita akan rasa gelisah. Ini orang yang akidahnya jazam dengan Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bila dia buat dosa, dia rasa sakit, dia rasa gelisah. Pasal apa aku buat dosa? Siapa hari ini aku jatuh daripada dosa? Dosa ni banyak. Kita kalau sakit, kencing manis ke, darah tinggi ke, nanti orang kesian kat kita. Kita kena gaut, jalan, terhencut, macam nenek kebayang. Orang tanya, pasal apa ni? Hajar, gaut, kesiannya. Tapi kalau kita sakit batin kita, tak siapa kesian. Kita sombong lama dah. Kita ujub lama dah. Kita cinta dunia lama dah. Pasal apa tak boleh cinta dunia, Ustaz? Cinta dunia ni, Nabi kata, sebanyak mana dia kasih kepada dunia, sebanyak itu sakitnya mati. Saya bagi misal macam ni. Yang duk bawa beg tangan ni orang perempuan. Macam-macam style. Yang duk letak kat bahu, yang letak kat lengan. Macam-macam style. Gaya mesti ada. Makcik gaya, mesti ada gaya. Baik. Tapi zaman akhir, orang lelaki pun duk bawa beg tangan. Orang lelaki dia bawa beg tangan macam orang perempuan lah. Boleh ke Ustaz jaga-jaga tentang hadis ni? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata. Dan orang yang menyerupai akan suatu kaum, dia termasuk dalam kaum itu. Nabi laknat orang. Laki menyerupai perempuan, Allah laknat golongan ni. Laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tak kira siapa pun dia, ketika dia menyerupai atau orang perempuan menyerupai orang laki-laki, maka dalam kemurkaan Allah. Sekarang semua orang macam tu. Dia buat beg tangan, orang jantan buat beg tangan. Kita tengok nak termuntah. Jadi orang perempuan buat beg tangan. Ketika dia buat beg tangan, berjalan, datang seorang peragut. Dia pun tarik beg kita. Ketika kita sayang beg kita ni, kita tahankan beg kita. Betul tak? Kita duduk mencerit. Peragut. Dia tarik beg kita, jatuh kita. Dia pun heret kita. Sakit tak agak-agak kena heret dengan dia balik? Sebab apa? Sebab kita pertahankan beg kita ni. Dan ketika peragut ni, dia tarik beg kita, kita lepas beg kita. Tak apa. Yang ni Gucci, lokal saja. Yang ni bukan betul-betul Gucci, dia kata. Hak Gucci betul kat rumah, tak bawa punya. Masa kenduri kahwin, mau buat keluar. Yang ni tiruan punya. Dia pun lepas lah beg dia. Malah, jadi sakit dah. Sakit juga, sikit saja sakit dia. Dengan kita lengah sikit dia. Jadi badan tak luka, ya, dan kepala tak terantuk kat jalan tak. Sebab apa? Sebab kita lepas. Macam itulah ketika malaikat nak ragut nyawa kita. Ketika malaikat nak ragut nyawa kita, kita kata apa? Aku tak mau balik lagi.
kita meronta dengan malaikat. Sakit lah. Tapi kalau kita rada nak balik bertemu dengan Allah, sakit juga. Macam lengah-lengah macam tu. Yang tu Nabi kata apa? Macam mana rambut ditarik di dalam tepung. Bekas tetap bekas. Bekas tetap bekas. Macam kita dengar hadis yang mana besok dalam liang lahat, maka kubur ni akan himpit kita. Sehingga bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Orang yang mati husnul khatimah, dia kena himpit juga tak? Kena. Kena himpit juga. Himpitan dia macam mana? Macam seorang ibu peluk anak dia. Ini orang husnul khatimah. Kalau yang su'ul khatimah, maka bumi ni tadi dia akan himpit, kata Nabi, bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Bunyi kan. Sampai bunyi patah tulang-tulang. Dan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mereka kena himpit. Tapi macam mak peluk anak. Allah, mak peluk anak ni macam mana? Allah, syoknya. Sebab itu, apabila kita ni sentiasa dalam keadaan yakin dengan Allah, ketika itu apa yang disebut oleh ulama yang terakhir, maka hidup kita dalam keberkatan. Berkat ni apa? Ada umur, kita boleh buat baik. Ustaz, buat baik ni macam mana? Kata Nabi, ketika kita duduk sesama orang Islam yang lain dan orang Islam tidak mendapat kecederaan. Apa cedera dia? Maruah dia tak cedera. Kita jaga orang Islam yang lain. Yang ni Nabi kata orang baik. Orang yang baik ketika dia duduk sama saudara Islam yang lain, ketika itu Islam, orang Islam yang lain yang dikelilingnya selamat. Orang duduk dengan kita, selamat. Kadang-kadang bila kita duduk dengan kawan, biar. Kan boleh duduk rapat ni, tak giat. Kena lah ni. Nanti dia cerita lah. Sebab itu kadang-kadang, saya selalu bawa benda ni. Sebenarnya apa yang Nabi didik kita? Kasih sayang. Kasih sayang. Itu di mana pun Nabi pergi, akan terbitnya kasih. Nabi orang Mekah. Nabi pergi Madinah, terbit kasih. Nabi orang Mekah. Nabi pergi Taif, terbitnya kasih. Kemana pun Nabi pergi, akan terbitnya kasih. Sebab itu, sunnah yang paling besar adalah kasih sayang. Sehingga kan Nabi sebut di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kalau kita tak sayang saudara kita yang lain seperti mana kita sayangkan diri kita sendiri. Itu kadang-kadang saya pesan dengan diri saya. Kenapa kita makin mengaji tapi kita tak boleh jadi orang baik? Sama-sama kita kadang dengki dan bergaduh lagi. Ustaz, susahlah nak jadi orang baik. Syurga ni bukan senang-senang masuk, macam masuk panggung wayang. Syurga ni susah. Orang yang betul-betul nak masuk syurga saja yang boleh masuk syurga. Neraka senang. Dah semayang, betul berkelahi. Dah semayang, putus silaturahim. Bukan pasal apa pun, pasal tanah pusaka sikit ya. Sikit lah. Bukan pasal apa? Pasal gelang meh mak kita. Pasal apa? Kakak tu dia dapat besar. Aku dapat yang kecil ya. Saya pernah jumpa tentang adik-beradik semua orang alim. Ketika pembahagian harta pusaka, khianat.
kita kata alim ni. Takkan orang alim tak tahu. Ketika nafsu mengatasi akan ilmu. Ni jaga-jaga ni. Nak sebab kita masuk neraka ni senang saja. Tetapi untuk kita masuk jannah Allah, susah. Sebab itu akhir kalam saya, jangan tinggalkan dua benda ni. Satu, hari-hari minta syurga, hari-hari minta jauh dengan neraka. Ni Nabi didik kita. Apa dia? Jangan tinggal. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tiap-tiap hari. Kedua, jangan tinggal. Allahumma inni as'alukal jannah. Buat apa nak baca Ustaz? Nabi kata apa? Ketika kita baca Allahumma ajirna minan nar, neraka minta dengan Allah. Ya Allah, jadikan orang yang baca doa tu supaya dia terkeluar daripada dan terpelihara daripada aku, ya Allah. Ketika kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, syurga minta dengan Allah. Ya Allah, jadikan orang yang baca tu masuk di dalam tempatku ini. Ni yang minta syurga, yang minta neraka. Jadi sebab itu, yang saya nak sebut, rahmat Allah ni terlalu luas. Jadi saya rasa cukup setakat ni pertemuan kita pada pagi ni. Lebih kurang minta maaf. Lebih kurang minta maaf. Sejam dah ni. Sejam dah. Cukup dah mengaji lama-lama lagi. Alim tak? Jadi cepat alim pun susah. Cukup dah. Sejam tu alhamdulillah dah cukup dah tu. Elok sangat dah tu. Nanti balik nak masak lagi. Jadi sebenarnya kebaikan ni apa? Masak tu pun satu kebaikan. Sebab tak semua orang Allah bagi suami. Tak semua orang Allah bagi suami. Dan Allah pilih aku ada suami. Rupa dia jalan Allah pilih aku untuk ada suami. Rupa jalan aku sebagai seorang isteri untuk aku masuk syurga. Jangan jadi satu beban. Jangan kata, ui, masak dah 40 tahun ni, awak tak jemu kan makan. Jangan macam tu. Kita ada anak, maka jadikan anak itu menjadi asbab kita masuk syurga. Sebab apa? Sebab tak semua orang Allah bagi anak. Jadi Allah bagi kita anak, dan Allah bagi kita anak itu berbeza-beza bilangannya. Kita adik-beradik macam tu. Kak kita 2 orang lah. Tengok. Kita anak 7. Ui, banyaknya. Saya adik-beradik 13. Hak paling banyak anak kakak saya. Nombor 2 saya. Hak lain adik-beradik 2 orang. 3 orang. Adik-beradik. Kalau ikut keturunan semua jenis banyak anak. 13 orang. Pasal apa Allah tak bagi semua berderet semua? Allah pilih. Dan Allah tahu. Jadi jadikan anak-anak kita menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Sebab di antara tanda akhir zaman Nabi kata, orang menjadikan anak-anak ini satu bebanan. Ini tanda akhir zaman. Ni beban semua. Kalau orang tak ada, mampu lagi pada duit. Dah lah minyak mahal. Hang pula hidup dia dah. Ni tanda akhir zaman Nabi kata. Maka ibu bapa menganggap anak ini satu bebanan, kata Nabi. Yang ni tanda zaman dah akhir. Jaga. Jadi Allah bagi kita anak, lalu kita menjadikan asbab anak ini untuk aku masuk syurga. Ya Allah, aku nak semayang malam macam orang lain, aku tak mampu. Yang aku mampu kencing malam. Ya Allah, maka aku jadikan anak-anak ini
menjadi asbab untuk aku masuk syurga. Aku jaga mereka elok-elok, aku ajar mereka elok-elok. Besok kalau aku mati, yang ni lah jariah aku, ya Allah. Mereka boleh baca Quran untuk aku. Mereka boleh bangun, minta doa untuk aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah mak, ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah ayah, ya Allah. Dulu masa dia hidup, dia besarkan aku. Dia ni suka tipu aku, ya Allah. Masa dia tak ada duit, dia suruh kami makan dulu, ya Allah. Walhal perut dia lapar, bunyi kak, kru, kerak, kru. Aku dengar, ya Allah. Tapi dia punya anak-anak, dia tahan supaya anak-anak dia dapat makan dulu. Ini kenyataan, tuan-tuan. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita tahu kemampuan kita. Ketika kita beli lauk untuk anak-anak kita, anak kita masa tu seronok makan lauk tu. Kan? Kita nak ambil ni rasanya dah. Kan? Tak gamak nak ambil kan? Kita orang bagi. Ya, ayah tak ambil lauk kan? Ish, tak apalah. Tak apa nak, macam tak apa nak selera dah hari ni. Nampak tak? Sebab ketika kita tengok anak kita, masa tu, suka sangat mereka dengan lauk ni. Kita tipu tak anak kita? Kita tipu anak kita. Nampak tak? Dan seorang anak, dia nampak benda tu. Ada anak, salah seorang anak kita mesti perasan. Dia kata, ya, kakak tahu ayah suka, tapi ayah tengok, kakak tengok sebab ayah tengok anak-anak makan seronok kan, ayah tahan. Kakak tahu, ada di antara anak kita yang perasan apa kita. Ketika besok kita tak ada, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, masa hidup dia dulu, dia sanggup tahan lauk yang dia suka demi kami, ya Allah. Mak pun, kita akan angkat tangan, ya Allah, masa mak hidup dulu, kami sakit tengah malam, dia bangun. Mata duduk pejam, ya Allah. Dia duduk badan kami. Dia tidur bila pun kami tak tahu, ya Allah. Ampunkan dosa dia sebab dia terlalu baik dengan kami. Lah, kami dah tak ada mak. Lah, ya kami dah tak ada, ya Allah. Buatlah baik kepada mereka seperti mereka telah buat baik kepada kami. Dan kita doa macam tu kan? Rabbana faghfir lana zunubana. Habis dah. Allahumma fir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak dan ayah kami. Kasihankanlah mereka, ya Allah. Macam mana mereka kesiankan kami waktu kami kecil. Kan? Macam tu kita kena cakap dengan anak kita. Saya cakap dengan anak-anak saya. Ketika mereka ni besarkan cucu-cucu kita. Saya cakap dengan anak-anak saya. Anak apa nak tahu dah? Hampa rasa susah kan jaga anak-anak hampa? Sebenarnya macam itulah yang ayah dan mak rasa dulu. Lah hampa rasa lah. Hampa rasa kan susah kan jaga anak. Yang ni teriak seorang. Penat lah mak. Yang ni demam. Yang ni kan macam-macam. Kainah anak macam-macam kan. Kita cakap dengan anak kita. Kalau hampa nak tahu ketika kami besarkan hampa macam ni lah. Macam ni lah. Hampa kena rasa. Barulah hampa akan rasa kasih dengan mereka. Macam mana kami kasih dengan hampa. Mak sayang dengan hampa. Ayah sayang dengan hampa. Ya, macam itulah hampa akan sayang dengan anak. Baik itu nasihat saya. Seorang ibu dan seorang ayah selalu peluk anak dia. Kenapa Ustaz kena buat macam tu? Sebab Nabi buat. Nabi nak musafir, Nabi akan peluk Siti Fatimah. Balik musafir, Nabi balik, Nabi akan singgah dulu rumah Siti Fatimah. Nabi tak balik rumah isteri dia. Balik musafir, Nabi akan ketuk rumah Siti Fatimah. Ketuk dulu.
Fatimah tidak tak lagi. Fatimah dah kahwin tau. Masa tu. Tanya Fatimah tidak tak lagi. Aku ni, kata Rasulullah, aku datang nak tengok Fatimah. Sayyidina Ali panggil. Dia dah peluk Siti Fatimah, dia dah cium Siti Fatimah. Baru dia balik rumah Siti Aisyah. Yang ni sunnah yang orang tinggalkan. Seorang ibu peluk anak dia, cium anak dia. Ustaz, anak saya dah umur 30 Ustaz. Jangan malu. Saya sampai sekarang saya peluk anak saya lagi. Anak saya dah anak 4 orang. Umur 30 lebih anak saya. Masih peluk anak saya, masih cium anak saya. Masih. Dan saya yang urut anak saya. Orang Perak panggil apa? Sengkak perut dah. Dia sakit perut, saya sengkak perut dia. Ini macam mana? Kenapa? Yang tu sunnah Ustaz, Rasulullah ada sengkak perut Siti Fatimah. Tak ada lain. Jangan pula kata Rasulullah pun sengkak perut Siti Fatimah. Yang tu mohong tu. Mana tunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita supaya selepas kita meninggal dunia mereka akan sayang kita macam mana mereka sayang kita sewaktu kita hidup. Baik takat ni dan saya sebelum saya tutup, pertama saya minta doa supaya saya, isteri, anak-anak, menantu, cucu kami dapat jadi orang saleh, hidup sebagai orang saleh dan mati sebagai orang saleh. Yang kedua, saya minta doa akan ketiga-tiga madrasah kami. 1, madrasah saya di Kuala Lumpur Baru. 2, madrasah saya di Batang Kali, Hulu Selangor. Yang ketiga, madrasah saya di Kuala Terengganu. Yang mana madrasah yang di Kuala Terengganu itu baru je saya terima daripada seorang dermawan yang berhajat sangat-sangat untuk kami terima tanah tersebut. Alhamdulillah, dah 6 bulan saya terima dan sekarang dalam proses pembinaan. Pembinaan yang ada sekarang iaitu surau. Dan surau hampir 50% ke 60% telah kami bina. Dan kalau pergi ke Terengganu, boleh singgah di madrasah kami. Keluar saja Tun Kuala Terengganu, ambil kiri, nampak Petron, sebelah saja Petron. Betul-betul tepi jalan. Kalau besok dah siap surau tu, nampak surau kami ni akan nampak tu tepi jalan besar tu akan nampak surau. Nampak surau. Bumbung dia 3 tingkat. Ada 3 kubah. Surau tu tinggi. Saya buat 11 anak tangga nak naik itu tadi. Surau tu tinggi macam surau orang dulu-dulu. Jadi tolong doakan, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan dalam pertolongan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harap sangat pihak persatuan pada hari ini tidak memberikan saya sagu hati untuk kuliah ni. Sebab saya memang tak terima dah sagu hati kuliah di mana-mana saya terima. Sebab apa Ustaz tak terima? Sebab saya nak jadikan ini sebagai satu platform amal soleh saya. Cukuplah saya nak jadi orang baik. Ustaz, macam mana Ustaz isi minyak? Saya isi minyak di Petron, di share sama macam tuan-tuan. Saya tak pakai air kencing dah. Sama. Jangan risau. Kata saya berjalan dah bertahun-tahun dah dengan saya buat benda ni. Sebenarnya apa tuan-tuan? Allah nak tengok kita aja. Allah nak tengok kau buat ni betul tak sebab aku? Atau kau buat sebab lain? Sama kat kita semayang. Kita pun angkat takbir. Allah nak tengok kau buat ni betul tak sebab aku? Ataupun kau buat ni sebab kau takut neraka ataupun sebab kau sayang dekat aku. Jadi Allah nak tengok kita Jadi yang lain-lain Allah selesaikan. Jangan risau.
Cuma saya nak minta doa saja. Ya Allah, dan perempuan bangun tengah malam tu teringat kan. Teringatlah Kak Ustaz ni pagi tadi duduk kuliah kan, dicakap apa satu tak faham. Tapi dia minta doa yang tu ya dok teringat, yang lain tak teringat langsung. Dan dalam dia ingat. Tanya, pasal apa aku tak ingat? Rupanya aku lenong. Patut tak ingat. Jadi tolong doa, ya Allah, Ustaz ni ada buat macam ni, ya Allah, tolong dia. Baik, yang tu saja daripada saya akhirkan kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami panggil namamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami seru namamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami merayu dengan namamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kejahatan, kemaksiatan, dosa silam kami ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan sisa-sisa umur kami yang kami tak tahu berapa harikah, berapa bulankah, berapa tahunkah yang tinggal lagi untuk kami ya Allah. Jadikan baki umur kami dapat buat baik ya Allah, dan peliharalah kami daripada kejahatan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, besok ataupun sampai masanya nanti Kau matikan kami dan Kau panggil kami untuk menghadap hadrat Engkau ya Allah. Benarkanlah lidah kami ini menyebut namamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau keluhkan lidah kami sewaktu kami sakaratul maut. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Walaupun kami ini tak banyak buat baik, tapi Kau kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, dan Kau peliharalah kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, satu lagi permintaan kami. Ya Allah, sebelum Kau matikan kami ya Allah, rezekikan atas kami dapat tengok wajah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebenarnya kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebenarnya kami teringin sangat nak tengok akan wajah kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebab dosa kami ya Allah, Nabi tak mahu melihat kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, rezekikan atas kami untuk tengok wajah Nabi kami. Sekali pun jadilah ya Allah, sebelum kami tutup mata ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami dah ziarah kubur Nabi, tapi kami tak pernah tengok Nabi ya Allah. Ya Allah, kenapa kami minta untuk tengok Nabi kami ya Allah? Kerana Nabi dah janjikan kepada kami, jika mana umatku bertemu dengan aku di dalam dunia, walaupun dengan cara mimpi, Nabi akan syafaat akan umatnya itu ya Allah. Ya Allah, kami nak sangat syafaat Rasul yaumul akhirah, maka kurniakan atas kami nikmat itu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.